Tereng ding 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 ding. Okey, Assalamualaikum, selamat malam. Leka tengok Zaimi nyanyi lagu musik jiwa ni kan. Okey, baik, alhamdulillah dipertemukan lagi kita pada malam ini sekali lagi di Konti CTC.fm. Tapi cuma cikgu je berada di luar, belum lagi berkesempatan untuk bersama-sama dengan kita di Konti. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan hari Rabu, 3 hari bulan Mac 2021, episod ke-170, bicara fundamental bersama dengan Cikgu Yun CTC. 03032021. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu SOP terus kita jaga, kita kekalkan. Ni dah 1000 je, dah 2 hari ni minta-mintanya dalam angka yang ke bawah lagi, supaya tidak lagi kita dikenakan PKP yang amat sangat. PKP ni kalau dah kena dah susah, dan sekarang ni dah bebas sikit, mana ekonomi boleh kita jana, kenduri kahwin, resepsi, tahlil, semua dah boleh buat. So tinggal lagi yang penting kita ni lah, kena jaga diri kita sebaik mungkin. Pastikan rantaian COVID-19 dapat kita kurangkan ataupun putuskan terus, walaupun ianya agak sukar untuk kita. Kadang-kadang orang ni lambat nak dapat mood norma kehidupan yang baru. So sama-samalah kita berusaha. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa YouTube channel CTC.fm. CTC.fm YouTube channel. Di sana anda boleh lihat kami dah susun daripada setiap segmen yang ada setiap minggu ini, telah disusun atur dengan rapi oleh Boboy. So anda boleh pilih anda nak tengok episod yang mana. So jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol lonceng. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dan alhamdulillah kita dah ada pun orang yang menderma ataupun menyumbangkan bintangnya. Terima kasih Abang Muzamil, 188 bintang. Dan ada lagi Azizi Sukah pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak. So share video kami ni, semoga yang lain juga dapat manfaat. Seperti yang Cikgu Lan semalam ada beritahu, bagaimana pentingnya fundamental ini untuk kita buat kiraan untuk trade yang kita pilih. So tanpa membuang masa, segmen ini dikuasakan oleh SM Malaysia. Dan mengapa SM Malaysia dipilih oleh lebih daripada 2.5 million klien bersama dengan SM? Pastinya ada yang terbaik oleh XM Malaysia. Dan kita ke ruangan komen. Salam DJ Paksu, Boboy dan Cikgu Yun. Sampaikan soalan kepada Tok mengenai interest rate. Jika sebuah currency negara tidak berlaku apa-apa perubahan interest rate, apakah elemen lain yang menyebabkan harga currency itu jatuh? Atau naik ketika news tersebut berlangsung? InsyaAllah. Terima kasih. Itu nanti kita akan tanya cikgu lah. Salam Cikgu Yun dan juga Paksu, Fitri Hakim, terima kasih. Azlan Hassan, salam Cikgu Paksu dan juga Boboy, semoga sihat selalu, amin. Azizi Sukah, lama tak sebut nama ni. Terbaik. Dan juga kita ada Abang Bob di sini. Kita ada Irfan Daniel. Assalamualaikum Cikgu Yun, Paksu dan juga Boboy, semoga sihat selalu. Dan juga ada soalan daripada Cik Azlan kita ni. Okey, salam Cikgu, saya nak tanya, semenjak saya tengok episod yang lepas, Cikgu ada sebut pasal bond 10 tahun US yang mendapat permintaan. Jika ia terus berlaku, apakah kita akan menjangkakan indeks USD akan naik? Okey, ni saya suka bila ada persoalan-persoalan tentang data berkala ni, tentang fundamental ni, itu akan dijelaskan oleh cikgu. So ada bunyi honori. Sabar. Cikgu dekat luar hari ni. Dia medang-medang lah dengan Pak Haji. Dan kemudian satu lagi saya nak pesan kepada anda, selain daripada share dan like serta sumbangkan bintang anda, tanda komitmen anda ataupun ingin anda menghadiahkan kami bintang, alhamdulillah kami terima kasih. Saya doakan semoga anda murah rezeki. Dan soalan boleh hantar daripada sekarang. Nanti cikgu akan pilih ataupun saya akan bacakan soalan-soalan anda untuk segmen fundamental ini. So tanpa membuang masa, Assalamualaikum dan juga selamat malam cikgu. Sihat cikgu Saya berada di luar ni, terpaksa di luar. Terpaksa berada di luar Dia environment tu lebih kuat daripada suara tu.
Kan. Okey, untuk malam ni tu alhamdulillah kita dapat bersama lagi dan insya-Allah pastinya malam ini ramai yang ternanti-nantikan apabila mereka sudah mula celik bagaimana pengiraan tu dapat dibuat secara betul dengan bantuan daripada fundamental. Okey, sikit cikgu, pentingnya fundamental untuk kita zahirkan ke chat. Apa pentingnya? Dia punya mudahnya begini, sebab kita tahu fundamental itu adalah grassroots atau perkara yang menjadi sebab dan jadi dibentuk kategori makro. Tok, Makro adalah satu perkara yang besar. Tok maaf ganggu Tok, Tok dengar suara saya. Tok boleh pegang mic Tok tu dekat dengan mulut sikit. Lagi dekat dengan mulut. Okey macam tu. Tok cakap macam tu. Oh, barulah clear. Saya ni kena cakap macam ni. Ataupun selit je dekat dalam mask tu. Benda tu. Sekarang ni. Cuba cakap Tok. Sekarang ni tidak. Okey, Cun. Sekarang okey. Fundamental ialah dia satu yang makroekonomi penting yang menggerakkan pasaran. Secara negara itu dan ekonomi dia. Yang apa yang negara itu keluarkan, apa yang diproduksikan dan istilahnya jika perkara itu diterima atau digunakan sebagai dagangan, maka negara itu akan mencipta satu perkembangan ataupun pengumpulan atau bentuk untuk ekonomi. Jadi yang paling penting adalah KDNK. KDNK itu saya penting. KDNK. Orang dalam negara ini kalau istilah dalam segi ekonomi daripada GDP. GDP induk penting dalam satu negara sebab itu mempunyai sesuatu yang menjadi perhatian. Jika kita jual barang sebab apa pun dagangan ni mesti ada jual, mesti ada beli, baru untuk ekonomi. Boleh, itu yang paling mudah. Baik, bertemu kembali selepas kita cuba menyelesaikan masalah sebab ramai yang komen dia kata suara cikgu tak dengar. Betul, rugi juga kalau suara cikgu tak dengar ni. Kemudian ada yang kata nampak ada suara borak-borak, suara Pak Haji. Sebenarnya cikgu berada di luar tapi di atas komitmen. Walaupun tengah bekerja menguruskan hal daerah, Tok masih lagi bersama dengan kita untuk segmen fundamental yang ke-170 ini. Baik, kita sambung kembali Tok. Baik, okey, saya minta maaf sebab sekeliling saya dalam keadaan awam kerana saya baru saja keluar daripada ada kematian hari ini. Malam ni ada kematian. Jadi saya baru keluar dan saya terus buka online sekarang. Jadi untuk saya balik ke rumah untuk ni jadi tak sempat. Betul. Itu sebabnya saya berada di luar. Begitu, saya minta maaf kalau sekeliling saya sekarang ini tidak berapa selesa. Tapi saya cuba untuk bersiaran lah kepada tuan-tuan. Terima kasih Tok. Jadi untuk malam ni kalau ada apa-apa pertanyaan Pak Sul lontarkan terus je. Kalau ada persoalan terus lontarkan ya. Okey. Kalau begitu cikgu buka dimah dululah. Teruskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia si di luar sana. Tidak kira apa latar belakang anda, tidak kira apa latar digital anda, tidak kira apa kompetensi yang anda guna pakai sepanjang masa. Terima kasih kerana sehingga saat ini masih lagi bermanfaatkan dan dipanjang-panjangkan perkara yang penuh dengan kebaikan ini.
Bicara fundamental, malam ini saya akan cuba permudahkan seringkasnya dan semungkin apa saja lontaran pertanyaan daripada anda semua untuk saya bantu dan saya letakkan sebagai komposisi track method untuk kita lihat pasaran semasa. Hari ini 3 Mac 2021. Pertama sekali saya kena marah dulu orang keliling saya supaya diam. Sial je dia orang. Yang kedua, siapa yang tinggi suara saya suruh dia keluar dari tempat ni. Kena bagi ruang supaya perkara ni boleh disampaikan dengan cara yang baik. Minta maaf tuan-tuan ya, sikit laluan. Baik, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka-mereka yang penuh dengan kesabaran dalam perkara ini. Hari ini kita lihat beberapa perkara yang sangat menarik perhatian saya. Kita ada beberapa data berkala yang kita lihat sebenarnya memberi kesan yang cukup besar, iaitu yang dinantikan NFP. Tetapi untuk sampai ke tahap NFP, kita dapat menyaksikan di peringkat awal pada bermula 1 Mac sehingga hari ini 3 Mac, kita dapat melihat beberapa teknikal yang menyokong sepatutnya pergerakan-pergerakan ini berjaya dipatahkan dengan hanya perkara-perkara yang lebih dikuasai oleh geografi politik. Okey, kenapa saya katakan geografi politik adalah berkenaan dengan situasi pandemik sekarang lah. Hari ini kalau kita lihat bermula pada hari Isnin, kita ada ISM. Ini bacaan yang cukup kuat sebenarnya, ISM PMI untuk Amerika. Dan di peringkat permulaan bulan, data terawal yang akan terbit adalah PMI bermula 1 hari bulan sehingga 6 hari bulan. Puratanya hingga 6 hari bulan. So sekarang ni USD dah keluar. So nanti akan ada GBP. Kemudian dia akan ada seterusnya, mungkin ada AUD, dia akan bergerak mengikut jadual lah. Jika Malaysia memakai PMI akan terbit di antara 3 hari bulan, hari ini atau besok untuk PMI Malaysia akan terbit. Tetapi dalam rangkuman ini kita tak melihat Malaysia kerana kita melihat major currency utama. Baik, untuk kategori ini sebenarnya cukup untuk menyokong dolar Amerika. Dan bacaan yang cukup tinggi begini biasanya dia akan bertahan untuk setidak-tidaknya 1 bulan untuk sampai ke bulan hadapan. So sesiapa yang melihat pada pergerakan ini dia akan dapat baca lah so apa pilihan counter yang sesuai. Itu yang kita Kemudian nak. kita ada rate statement. Rate statement kita pada 11.30 semalam untuk Australian dollars untuk Reserve Bank. Ini lebih kepada digesting ya. Sesiapa yang melihat digesting sangat baik. Saya dapat melihat kalau dilihat dari segi bentuk saya simpulkan sedikit yang ini. Pangkah muka Pak Su ni kejap. Wah, kena masuk tanding ni, asyik kena pangkah aje. Okey. Dalam section AUD, AUD semalam kita tahu semalam ada AUD yang cukup menarik perhatian. Okey. Kita melihat hari Selasa semalam dia memberi satu respon yang sangat baik, kenaikan yang cukup tinggi. Ini berikutan bahawa berkemungkinan besar potensi untuk komoditi sangat sensitif terhadap dolar Amerika semakin terangsang. Dan kita lihat bahawa untuk jangka masa yang dekat ini kedudukan Aussie dollar dalam keadaan yang stabil. Jadi untuk rangkuman seterusnya, sebelum saya buka kepada apa yang perlu kita highlight ni, setiap minggu kita akan lihat situasi yang ini tuan-tuan. Situasi yang sentiasa menjadi dorongan, iaitu tentang treasury yield. Kita tahu semalam saya rasa Hazlan Hashim ada pairkan treasury yield dengan emas yang trade, betul kan? Betul. Dan kita tahu tengok peningkatan yang sangat tinggi dan sangat drastik daripada 1.405% dividen semalam. Untuk hari ini dia meningkat 69%, 0.69%, 1.476. Ini sangat tinggi. Saya sebenarnya kalau saya ditanya apa kebaikan dan keburukannya, pada saya ini sangat tidak berapa menarik. Sebab yield yang tinggi, ini ada yield curve Amerika ni. Ini yang tinggi sebenarnya dia boleh jadi bubble. Bila jadi bubble, satu masa nanti Federal Reserve kena cari jalan macam mana nak rendahkan balik dividen ni. Sebab dia kena bayar banyak ni dividen pada mereka yang beli bond. Dia kena berhati-hati.
Ini sangat tidak selesa sebenarnya, semakin tinggi. Kenapa jadi macam ni? Sebab ini berlaku disebabkan pandemic stimulus yang dilancarkan oleh Biden sebelum ni, lulus 1.9 trilion. Kita menantikan pada bulan ini, iaitu suatu rangsangan bantuan $1,400 untuk pendapatan isi rumah pada setiap keluarga di Amerika Syarikat. Jika itu dilancarkan pada bulan ini akan memberi kesan yang cukup kuat kepada emas dan memberi rangsangan kepada dolar Amerika. So, jika kita lihat situasi emas sekarang ini sekalipun, kita dapat lihat kejatuhan yang sangat kuat. Sangat kuat kejatuhan dia. Itulah. Ini GBP maafkan saya. Saya terkejut kat tu bawah GBP. Ni. Okey. Lebih baik saya pergi kepada yang kenapa saya sentiasa meng-highlightkan tentang perbendaharaan yang kadang-kadang orang jadi boring, macam kenapa mesti nak tengok perbendaharaan. Sebab dia adalah satu meter yang mudah untuk kita fahami tentang kedudukan kekuatan dividen bagi membolehkan harga emas mengalami kejatuhan atau kenaikan. Dan kena ingat, selain daripada bond ini yang memberi kesan kepada emas, dia juga memberi rangsangan terhadap inflasi. Kalau segi inflasi, kita akan cuba untuk melihat kedudukan CPI, Consumer Price Index. Kita lihat dia terbit biasanya pertengahan. Sibuk pula. Ini selalu hilang. Nanti saya carilah CPI itu pergi mana. Okey, tak apa. Kita kembali. Banyak sangat iklan lah kat sini. Kan? Kejap keluar. Okay. So, emas diguna pakai untuk dua metod, iaitu hedging bagi Consumer Price Index ataupun inflation kita. Yang pertama, yang kedua adalah meter panduannya adalah kenaikan sebarang bentuk perbendaharaan. Itu adalah correlation yang sangat jelas untuk emas. Baik. So, apabila kita dapat melihat pembacaan yang sebegini, yang kenaikan yang tinggi begini, sebab sepatutnya dalam ni dia ada meter graph untuk kita baca. Nanti saya lihat tak keluar. Dia tak keluar. So, saya perlu refresh. Tapi tak apa, dekat sini kita boleh baca performance untuk kedudukan treasury yield kita esok 10 tahun. Ini range dia, ini performance untuk 5 hari, dia meningkat 13.05%. Untuk sebulan dia meningkat 40.66%, 3 bulan dijangka meningkat 62%, dan untuk tahunan dia meningkat 5 hingga 31%. Ini satu peningkatan yang sangat tinggi. Ini sebenarnya memberi keresahan kepada Federal Reserve. Sebab kalau macam Pak Su, ada syarikat menawarkan dividen kepada klien, pada customer yang nak melanggan perkhidmatan kita. Pertama sekali, mampu tak kita memberi dividen di atas pelaburan mereka, dan macam mana kita nak jaga konsistensi. Sama juga dengan yield. Dikhawatiri nanti sampai masa Federal Reserve akan menguncupkan monetary dipanggil sebagai tapering ataupun quantitative easing, iaitu suatu program di mana printing duit ni akan dikecilkan. So ini akan memberi kesan. So itu yang dirisaukan antaranya. So bila itu berlaku, ini bermakna emas akan skyrocket sebab dia akan menguncup semula. Boleh faham tak? Boleh. Saya cakap. Okey. So itu berlaku dalam dua program yang dipanggil QE, dan akan dibilas dengan satu program dipanggil taper ataupun tapering. So dua program ini dekat dunia hanya ada 3 atau 4 bank saja yang guna. Federal Reserve, Bank of Japan, Bank of England, dan satu lagi ECB, Europe Central Bank. So kalau yang terbaru ni adalah Australia, RBA. Kena jaga yang itu. So yang ini adalah satu program di mana Central Bank dunia dia mengeluarkan satu arahan, tidak lagi mengeluarkan kelonggaran sama ada pinjaman
ataupun bantuan-bantuan suntikan kewangan, monetary stimulus, dia tak buat lagi dah. So maknanya dia shutdown perlahan-perlahan, atau dipanggil tapering, ataupun tapering ni maknanya menguncup lah, maksudnya dikecilkan, kata yes, mengurangkan. So itu akan menjatuhkan nilai yield dan akan meningkatkan nilai emas. So matematiknya tak susah sebenarnya. And then kita terus kepada AUD, seterus statement tadi kita pada GDP. Okey, GDP untuk AUD memang sangat kuat tuan-tuan 3.1% ni sangat kuat. Tetapi kenapa dia tak boleh sustain macam kita nampak malam ni? Dia tak boleh sustain. Kenapa dia tak boleh terus meningkat? Padahal kalau kita tengok waktu tadi dia sangat kuat. Tapi dia tak boleh sustain dan dia jatuh. Okey. Ini disebabkan oleh, kalau kita tengok kepada medium impact kita, hari ni kita ada ADP ADP Non-Farm Implement Change yang terbit. Dan kedua, dia berlaku disebabkan ini. Sekali lagi saya ulang, yield yang sangat tinggi. Kena ingat, yield ni dia lebih memberi rangsangan yang tinggi daripada emas pada duit. Sebab ini adalah satu bentuk pelaburan simpanan jaminan 10 tahun. Maknanya cukup 10 tahun, dividen penuh dia dapat, 1 sen dia takkan kurang. So investor sangat suka benda-benda macam ni. Macam fixed deposit lah. Suka sangat. Sangat suka. So kalau contoh Elon Musk boleh beli Bitcoin 1.5 bilion, kalau yield ni dia boleh beli sampai 10 bilion pun tak kisah. Sebab dia tahu dividen dia besar, kan? Saya ringkaskan lagi tuan-tuan. Okey, sepatutnya kejatuhan dolar malam ini ketara kerana hari ini 3 Mac untuk kategori ADP dia, untuk Non-Farm Implement Change bagi persiapan NFP, dia menyusut ni daripada 203,000 kepada 117. Dia sepatutnya menjatuhkan dolar. Tapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Terjadi sebaliknya. Kita tengok pada USD index ni, USD index kita ni, ini index dia skyrocket, meningkat. Dia sepatutnya jatuh. Sebab apa? Semua sebab dia kerana ini. Peningkatan dividen yang tinggi daripada 1405 kepada 1470. Saya kerap ulang malam ni, yield. Sebab di saat ini untuk permulaan tahun sehingga saat ini, memang semua dunia tertumpu kepada perbendaharaan negara. Sebab ini adalah zon yang cukup selamat untuk berlambur. Bukan emas, bukan projek jambatan, bukan apa lagi, buat vaksin, bukan. Vaksin is on stock market. Tetapi dalam pelaburan selamat dijamin kerajaan adalah perbendaharaan negara. Ataupun inilah note treasury yield 10 tahun, 30 tahun dan 5 tahun. So bila faham yang ini, peningkatan yang ini cukup untuk setiap trader di luar sana boleh nampak dia akan menaikkan indeks dolar secara tak langsung. Walaupun trade scalping kecil-kecil pun tak apa, dia tetap akan memberi rangsangan. Okey. Itu satu cara untuk kita mengenal pasti. So bila kita dah nampak kejatuhan yang sebegini kuat, teknikal akan melihat macam mana nak baca, sama ada harga downtrend atau uptrend. So boleh nampak kan. So saya kembali semula kepada jadual kita. Saya kecilkan lagi kita punya filtering ni. Baik, esok annual budget. Okey, annual budget yang telah pun tadi dipersembahkan oleh Rishi Sunak, iaitu Menteri Keuangan bagi Bank of England dan kita tahu bajet ni memerlukan digesting. Adakah lebih baik atau besar nilainya atau bagaimana? Itu pilihan masing-masing lah untuk digest. So kita tengok dalam respon terhadap pound sterling setakat ini jam 8.30. Kita sekarang pukul 10, ni pukul 9. Ni waktu dia lah. Ni berlaku peningkatan dari kejatuhan. Ini bermakna pound dalam keadaan yang support saat ini pada paras ini. Okey, dan dia jatuh tak kuat. Okey, so bermakna bajet tu baik lah.
kita boleh nampak dari segi mata kasar perbelanjaan yang cukup baik pada tahun 2021-2022 nanti. Dan kejatuhan ini sekarang ini hanya semata-mata yield yang sedang meningkat. Kita tak boleh nak elak yang tu. And then kita terus pada esok sebelah awal pagi kita ada NZD lah. Ini perlukan digesting daripada apa yang akan disampaikan oleh Reserve Bank of New Zealand, Governor Ong. Dan yang penting juga salah satunya OPEC lah. Okey, OPEC meeting ni dia akan mencetuskan satu bukanlah kata revolusi, tetapi kejutan-kejutan harga minyak dunia yang bakal kita dapat saksikan akan datang. Dijangka minyak akan lebih tinggi pada harga sekarang ini. Wow. Harga minyak dijangka akan lebih meningkat. Is meningkat. So kalau kita tengok balik minyak kita, Oil. kita dapat saksikan setakat ini minyak dunia dalam keadaan yang meningkat. Kita nampak benda yang jelas. So persidangan OPEC esok dijangka akan merintis untuk kenaikan harga yang jangka lebih tinggi jika OPEC bersedia untuk menambah produksi mereka. Tu kena faham. Menambah produksi. Ni harga setakat ini saya lihat dijangka mampu untuk sampai kepada 65. Ui, Mana tinggi 65? tu. Tinggi. Tak tinggi lah, 65 dah harga sasaran stabil. Harga harga yang diletakkan atas lagi atas. Sekarang 60. 60 Kita tengok kalau kita lihat dari segi perkembangannya pun dia meningkat. Ini secara mudahnya lah untuk melihat. Sekali lagi cakap bising-bising, saya suruh duduk luar. Diam boleh tak? Kesiannya ya Allah. Okey. Okey. Baik tuan-tuan, minyak akan dijangka ke arah 65 dolar per barrel sasaran yang ini. So untuk OPEC ini kita tak jangkakan jam berapa dia akan habis ataupun tidak, tetapi ini cukup penting untuk besok pergerakannya. Dan ini juga akan merangsang pergerakan USD CAD UCAD. Siapa trade UCAD besok, dia akan ketara pergerakan itu. Memberi rangsangan mana UCAD ni. UCAD yang sekarang ni sedang dalam keadaan dia cuba untuk jatuh tetapi masih bertahan. Hakikatnya CAD akan dijangka semakin meningkat. Dolar yang dijangka akan semakin jatuh. Kita boleh nampak dia punya sasaran harga untuk lebih tinggi, kan? Dia dijangka akan sampai kepada 2685 daripada sekarang, 250 pip, dan yang selesanya adalah 27 atau 28. Itu untuk setakat kefahaman kita macam mana setiap perkara itu memberi rangsangan terhadap sesuatu kaunter yang bersesuaian dengan kadar apa di belakang tabir yang menggerakkan dia, kan? Right. Dan cukup mustahak untuk kita lihat persiapan sebelum kita menghadapi FOMC. Bulan ni ada FOMC kalau tak silap saya. Yes. Dan ini adalah FOMC projection, dan ini memberi pergerakan yang dijangka volatile pada 18 hari bulan 3. So esok, sementara kita menantikan bulan 3 pada 2 minggu lagi tu, kita kena lihat apa yang Jerome Powell ingin sampaikan di awal pagi Jumaat nanti jam 1 pagi. Ni akan beri kuat rangsangan terhadap treasury yield kita yang ini.
Saya meletakkan sasaran dividen terhadap perbendaharaan ini kepada 1.6% untuk lebih tinggi pada sekarang. 1.6. 1.6% cukup untuk menjatuhkan emas kepada paras 1.5. Saya jangka emas akan jadi semakin jatuh lagi pada 1.5. Wow. Kalau kita tengok, sorry ya, ni sasaran emas saya. Dividen akan pergi pada 1.6%, bermakna emas akan semakin jatuh. Jatuh dia kepada ni pun dia dah pecah 1730, sekarang 1712, 1615, yang ini 1510, 1515. Ini sasaran utama yang saya letakkan emas untuk berada pada support yang kuat, 1510, 1511. Jadi sasaran harga kejatuhan 1511 ini, kita akan lihat kedudukan yield melepasi pada 1.5% dividen dia, atau lebih baik 1.6%. Dan apabila dividen ini terlalu tinggi pula, nanti Federal Reserve kena berikan jalan macam mana cara untuk dia kontrol dividen ni supaya jangan terlalu tinggi selepas tu. Sebab kena ingat, dividen yang tinggi sebenarnya pun merisikokan juga. Betul tak? Betul. Tu kena faham. Tapi setakat ini panduan yang kita dapat adalah dia akan memberi rangsangan terhadap pergerakan. So bagaimana dengan currency? So currency dia akan terkesan kepada indeks dolar. Nampak ni indeks dolar. Yes, indeks dolar akan skyrocket. Nampak? Kat sini boleh nampak dia skyrocket. Ataupun dia rally up daripada 90 Ke? dia boleh pergi 93, dia boleh pergi 94, dia boleh 95 point. Sebegini punya tinggi, dia kuat dan dia bukannya calang-calang indeks untuk naik sebegini tinggi. Sebab ingat, nak jatuh bukan senang, nak naik pun bukan senang. Bila dia dapat kenaikan, bukannya trending dia sangat kuat. So apa yang berlaku pada kita, mata wang kita, berkemungkinan besar kita akan mengalami tukaran mata wang dolar yang mahal. Mungkin jadi RM4.70, RM8, atau mungkin RM5.10, bergantung pada situasi semasa, sejauh mana kekuatan dolar Amerika. Okey, seterusnya kita kepada data untuk Jeremy Powell ni. Yang sebelum saya ke NFP, saya beri nasihat pada diri saya dan semua orang, tolong ikuti apa yang beliau ingin sampaikan. Sebab Jeremy Powell dia tidak bersetuju dengan risiko stimulus package 1.9 trilion, kerana itu adalah package politik. Itu bukan package rangsangan ekonomi di dalam urusan Federal Reserve. Faham tak? Dia lebih kepada politik. Ini kuasa geografi politik, kuasa di tangan presiden. Macam kita kat Malaysia lah, ada PM nak luluskan bantuan BPN, bantuan sara hidup dan sebagainya. Siapa yang bagi bantuan? Bukan PM ke? Betul. Begitu juga dengan Amerika. Itu bukan dari sudut ekonomi, itu dari sudut kuasa politik. Jadi Jeremy Powell sebenarnya risau perkara itu akan menjadikan beban hutang yang tinggi. Dan kena ingat, 1.9 trilion memang beban hutang. Dan bila beban hutang ini, sebenarnya dia melemahkan dolar Amerika, risikonya bila sampai masanya nanti. Dan di saat itu, indeks-indeks yang sebegini hebat tidak mampu untuk bertahan. Dan di kala itu, USD JPY yang sebegini angkuh, tak ada handbrake, juga akan mengalami kejatuhan. Ni silang 107 sedang kejatuhan. So apa yang berlaku sekarang lebih dipengaruhi oleh kuasa geografi politik, tuan-tuan, iaitu kuasa yang tak ada dalam table kalender ekonomi. Gitu, kena faham yang itu. So apa yang saya boleh bagi rumusan, Federal Reserve setakat ini memang dapat melihat selagi mana inflasi tak mencapai sasaran, selagi itu ekonomi tak boleh stabil ataupun hanya bergantung kepada pelan-pelan program keuangan sahaja. Gitu. So pegang yang ini untuk kita bawa kepada 18 hari bulan yang ini nanti, 18 bulan 3, pukul 2.30 pagi. Ini sangat penting, ini sangat volatile. Okey.
fund rate ni kita tengok adalah tentang situasi yang ini. Fund rate ni untuk kategori yang ini, yang bawah ni. Okey, 0.25% benda ni. Ni adalah rate untuk bank pusat ataupun Federal Reserve yang sekarang ini sedang dikira-kirakan untuk direndahkan, bukan ditambah, direndahkan. Okey, ini direndahkan, ini bermakna dolar akan jatuh. Tetapi untuk direndahkan ataupun dia cut rate ini, dia kena pastikan memang boleh tidak kena potong. Tapi selagi dia boleh bertahan, dia akan bertahan. Sebab bila dia dah cut rate, risikonya sangat banyak. Selalunya inflasi terlalu rendah, terpaksa dipotong rate. Kalau inflasi dia tinggi, dia stay. Itu kena faham inflasi. Data CPI dipanggil. Dan akhirnya pada Jumaat nanti 5 hari bulan 3 kita ada data yang sangat kuat, iaitu data NFP, average hourly earnings, dan juga unemployment rate. Ini data gaji 0.2% jangkaan. Apa yang kita nak, data gaji ni meningkat kepada 0.3, 0.4 dan seterusnya. Sebab ini akan beri rangsangan tentang bayaran gaji secara purata harian, purata harian, tetapi keseluruhannya dibuat dalam bentuk bulanan. Okey, sedikit saya perkongsian. Setakat ini data gaji di Amerika adalah puratanya $15 untuk 1 jam. $15 satu jam. Ya, betul. Sebab sistem pekerjaan ataupun labor department, Jabatan Tenaga Buruh mereka membayar gaji secara harian, iaitu secara mingguan. Pay up dia setiap hari Jumaat. So, satu hari untuk pendapatan di Amerika setakat ini adalah $15 1 jam. So, lepas tu kerja 8 jam kalilah. Okay. Berapa satu hari gaji? Berapa je? 1 kali 8 80, 5 kali 8 40, maknanya $120 satu hari. Wah. Murah ke sikit gaji kat mereka? Oh, mama. Kaya. Okey, kalau satu hari $120 kali 5 hari. Kali 5 hari. Sudah 12 kali 5 60, $600. Kali 4 24. $2,400. Wow. Itulah gaji di Amerika setakat semalam. Kalau peratus dia still sama 0.2%, macam mana pula? Tadi tu cakap dia kalau dia naik, kalau ni dia sama, okey, ataupun dia kurang. Maknanya dia kurang, dia akan merendahkan nilai dolar. Alright. Situ dia duduk dia. Baik. Okey. Itu gaji di Amerika sekarang lah. Sebulan $2,400, satu jam $15, satu hari puratanya $120 pendapatan keseluruhan lah. Okey, and then kita ada NFP, ni data yang cukup baik. Kalau kita lihat tadi advance ADP yang kita nampak yang ini mencatatkan penyusutan, sebenarnya dah menjatuhkan dolar pun untuk malam ni. Tapi apa daya, yield terlalu kuat. Dia menidakkan teknikal. Siapa-siapa yang buy emas di peringkat awal tadi semua kandang, semua kantor. Habis. Dia masih lagi tak downtrend lah. Betul. Tak salah. Okey, and then tapi apa yang kita cuba lihat adalah yang ini, yang 185,000 ni, adakah untuk bulan Februari yang lalu dia berjaya mengatasi 200,000 atau lebih pada tu, atau kurang daripada 185? Kerana sebelum ni hanya 49,000. Peningkatan 49 dengan 185 ni jauh ni. Sangat jauh. Lebih kurang 5 kali ganda dekat. 4 kali 4 16, 50 kali 4 20. Lebih kurang 4.1, 4.2%. 420% kenaikan tinggi. So, dengan kadar lonjakan yang besar begini, ini akan memberi sokongan yang cukup kuat kepada dolar jika expectation dia mengatasi. Bila dia mengatasi, bermakna indeks dolar akan semakin tinggi. USD JPY akan mungkin boleh pergi 109. 109 ya, boleh sampai, mungkin dia akan sampai ke sini ni. Satu bacaan yang besar. Sedangkan 107 ni pun dia hampir nak cecah. Dah cecah 107, mungkin besok sampai. Yang ini.
So ini cukup untuk menjatuhkan emas kepada para 16. Turun ke 16 tepi kiri. Mana emas saya Kiri tadi? kiri tengah. Ni. Alright. Ni dia. Kalau kita dekatkan lagi, yang dekat, tak nak yang jauh-jauh kan. Untuk kesasaran 1620 atau yang ini, yang setiap siapa yang belajar support and resistance dia akan nampak harga-harga macam ni. 1 2 3 batang. Ini harga support yang kuat. 1675. Kalau tak percaya, tak setuju dengan saya, boleh gaduh dengan saya, tak apa. Ambil lah. Bagi menang je lah. Saya pun malas nak gaduh dengan dia. Saya kata kat mana support yang kuat, setakat ini yang saya nampak terdekat ini 1765. Ni zone dia. Siapa yang tarik teknikal boleh tarik lah. Ya. Ni 1 2. Nampak ni? Dia start naik dan dia tak ada di candle satu pun yang lebih rendah. So inilah support yang paling kuat. Ini saya jangkakan di 1765 punya zone akan ada rebounds untuk sekatan seketika bagi emas mendapat support. Pecah yang ini, maka bye bye goodbye lah support yang ini, dan dia akan kejar 1620 lagi rendah. Sebelum sasaran utama kita adalah 1515 ataupun 1510. Ni zone yang 1 2 3 4 5 ni. Dan ini ada rebound yang kuat yang membentuk bullish engulfing. Patah yang ini free fall 117. Wah, ini zaman saya dengan arwah pachinko dulu trade. Saya ingat lagi harga ni. Harga tu di sini masa tu. Saya dengan arwah 1040. Berentam. Kalau ini nak sampai ke sini, Allah Akbar. Macam mana nilai emas ya? Tapi ini harga yang kita lihat sebagai satu betul ni. Ya. Satu sasaran yang cukup penting. Kita nak tunggu hari Jumaat nanti mampu sampai atau tidak 1675, dengan syarat disokong oleh improvement ataupun data positif daripada NFP, selain daripada yield yang semakin meningkat. Dah 1480 sekejap dia naik. Baik, kalau kita tengok pergerakan carta ini, tidak ada satu pun yang jatuh lebih rendah daripada 1 2 1 3. Tak ada. Dia sangat kuat. Saya betul lah cakap nak kata apa 148 ni tinggi ni. Okey, saya ringkaskan lagi. Mengas saya cakap. Nak bernapas tak boleh. Sebab pasal pegang macam ni kan. Itulah. Tak pakai mask tak boleh, nanti kena sound. Kena pakai mask. Okey, kita keluar daripada ini, kita kembali semula kepada kita punya kalender. Itu dari sudut NFP yang perlukan bacaan mengatasi ataupun dia beat daripada sasaran. Seterusnya adalah unemployment rates. Ini data gaji yang saya kata menganggur tak menganggur, bekerja tak bekerja, kan? Dia ada 6.3%. Kita nak data ni menyusut pada 6.2, 6.1, 6.0, 5.9. Lagi dia kecil lagi bagus. Ini akan skyrocketkan dolar Amerika. Dia akan menjatuhkan emas sedalam-dalamnya rindu sampai ke harga yang kita nak tadi. Dia juga akan menjatuhkan GBP USD. Dia akan jatuhkan AUD USD. Dia akan jatuhkan Euro USD. Dia akan jatuhkan NZD USD. Dia akan terbangkan USD CAD seketika. Yang kita dah nampak dia nak terbang. Dan dia juga akan merencatkan sedikit emas dan juga minyak dunia. Banyak kesan yang kita nampak dekat sini memberi rangsangan kepada pilihan counter ikut kesesuaian masing-masing. Dan yang terakhir kita lihat situasi PMI. Ini medium impact lah, tak ada masalah. So CAD siapa trade UCAD lah. 49.2 ni bacaannya pada saya kira lebih baik daripada 48, tetapi masih lagi belum berapa sustain sebab dia perlukan 50 ke atas. Kita dah baca macam mana nak baca result economy indicator kan. Walaupun
dia meningkat daripada 48 tapi masih di bawah 50, dia masih kategori rendah. Rendah sedikit. Cuma improve daripada lebih rendah sebelumnya. Tapi keluarga besarnya tetap keluarga yang rendah. Bila dia rendah bermakna dia negatif. Bila dia negatif bermakna CAD dalam keadaan yang tertekan untuk jatuh. Perhatikan betul-betul kenapa CAD tidak dalam pergerakan yang besar. Nampak? Kita nampak sekarang. Ni UEG is deploy. Maafkan saya salah counter. Okey, yang ini. Mana tadi? Hilang. Hilang. Ni. Kat tepi rupanya. Okey. Kejatuhan yang berlaku dalam keadaan yang sederhana memang dalam keadaan yang downtrend. Makna downtrend apa? Down turun, trend menurun. Ini USD CAD bermakna dolar yang lemah, CAD yang meningkat. Data CAD bermakna jika dia meningkat, dia akan menjatuhkan USD dan meningkatkan CAD. So ini akan jadi sell. Tapi jika dia sebaliknya, dia berlaku apa? Berlaku rebouncing, tapi dalam keadaan yang mungkin tak kuat. Sebab data itu berkadar sederhana. NFP lagi kuat. NFP lagi kuat. Begitu cara dia. NFP sangat kuat. Dia tak main. Cuma keseluruhan gambaran market kita untuk tempoh 3 bulan ini, geografi politik sangat mendominasi dan perbendaharaan negara terlalu mahal dividennya. Ini sangat digemari oleh investor. So, non-yielding asset ataupun aset yang tiada perisai seperti emas yang tidak punya sebarang dividen dan ada keuntungan sangat kurang mendapat perhatian setakat ini. Gitu. Jadi tuan-tuan, bukan bermakna memiliki emas sekarang ini tidak baik. Mungkin yang mampu boleh beli yang fizikal sebab dia murah, ya. Peluang untuk beli sebab dia jatuh dengan murah, boleh beli. Tetapi sebagai seorang investor, dia bukan pilihan yang bijak. Yang bijak adalah membeli bond di saat ini. Okey. So, saya buka pada pertanyaan. Jika ada siapa-siapa ingin bertanya sementara masa saya masih ada sebelum saya dipaksa keluar. Memang duduk kat luar pun. Salam DJ Pak Sebuah. Okey, sampaikan soalan saya kepada Tok mengenai interest rate. Okey, jika sesebuah currency negara tidak berlaku apa-apa perubahan interest rate, apakah elemen lain yang menyebabkan harga currency itu jatuh atau naik ketika news tersebut berlangsung? Okey. Saya bagi contoh yang ini, ni saya kecilkan sedikit. Interest rate, Okey, kecil. Right. Tengok situasi ini. Berlaku apa-apa, okey. 18. Ini interest rate. Contoh Amerika Syarikat. Dia ada 1, 2, 3, 4 yang akan terbit serentak kecuali satu press conference. Fund rate yang ini. Fund rate, FOMC statement, economic projection. Fund rate yang ini, yang saya tunjuk tadi. Okey, ingat rate bacanya dua je tuan-tuan. Mudahkan dua. Dia mesti naik atau dia turun. Kalau naik dipanggil rate hike, kalau turun dipanggil cut rate. Okey. Sifatnya fahamkan itu. Naik confirm dia akan skyrocketkan currency tu. Kalau 0.25 dolar ni naik katalah 0.50, dia tak ada 0.30 Dia potong 0.25 kepada 0.10, 00, negatif 10, negatif 50, negatif 75. Ni ada matematik dia. Dia perlu naik atau dia perlu turun. Kalau dia naik, currency memang skyrocket. Itu satu. Kalau dia potong, memang dia akan jatuh terus. Itu je nak faham. Tak payah pening-pening. Kedua soalannya, tadi dia kata apa elemen lain yang menyebabkan harga currency jatuh atau naik ketika news tersebut berlangsung? Elemen lain. Elemen dia bergantung kepada projection. Okey, projection sebegini. Ni projection ni. Projection ni akan diterjemah dalam bentuk laporan, di bentuk statement, dan dia akan digulung dalam press conference. Okey. Selalunya dia ada 3 yang dia akan bentangkan. Pertama, inflasi ataupun CPI. Kedua adalah dia punya pekerjaan baru, employment rates, unemployment rate. Itu kawan dia. Yang ketiga adalah biasanya GDP mereka ataupun program keuangan mereka pada masa itu. Okey, 3 GDP yang ini. So tiga ni biasanya akan dirangkumkan dalam press conference.
Right. Gitu. So pada mereka saya galakkan awal-awal dulu, cubalah kalau tak faham tu cubalah belajar untuk faham, dengar press conference ini berjalan. Dia tak susah tuan-tuan, sebab dia akan menerangkan setiap soalan tu benda yang sama berulang-ulang, cuma situasi terkini tu bagaimana. Baik. Situasi dia. Okey, Gitu. kita ke soalan seterusnya. Jangan risau kita tambah 10 minit sebab tadi kita terlewat 10 minit kan. So saya layan pertanyaan daripada Azlan. Oh, ingatkan Cikgu Azlan Hashim tadi, rupanya Azlan Hasan. Okey, salam cikgu, saya nak tanya. Semenjak saya tengok episod yang lepas, cikgu ada sebut pasal bond 10 tahun US yang mendapat permintaan. Jika ia terus berlaku, adakah kita akan menjangkakan indeks USD akan naik? Oh, okey. Baik. Azlan, saya ringkaskan lagi. Azlan, pergilah mana-mana link yang Azlan tahu untuk melihat strategi yield. Dia syarat dia adalah dividen. Tengok hari semalam ni dan tengok hari ni, dia meningkat 1405, 1478, bermakna peningkatan 0.78%. Dividen ni semakin tinggi bermakna automatically indeks akan ikut naik. Tengok indeks, dia akan naik sama-sama. Nampak? Dia ikut naik. Indeks dolar adalah satu metod untuk, dia adalah meter tentang kekuatan dolar Amerika, nilai dolar. Faham ni Azlan nilai dolar. Bond pula adalah correlation, iaitu sandaran bagi menidakkan emas. So kena faham, investor akan ada dua pilihan. Satu, bagaimana mereka nak meletakkan duit-duit mereka supaya selamat dan kekal dalam mendapat keuntungan. Baik. Gitu. Okey. Ada lagi? Okey. Setakat ni okey ke? Sebab saya ada satu soalan lagi ni sebenarnya. Satu ke dua? Bolehkan. Kalau boleh kita okey, Cikgu Lan dah kan tersebut kepada Azlan, diharapkan dapat dah. Tu ya Zulfahmi. Ni kalau Hasan Hashim ada mesti dia gelak. Okey. Kak. Dia cakap aku lagi popular pada orang lain. Okey, daripada Zulfahmi cikgu. Okey, saya ada satu soalan. Cikgu, macam mana kita nak tahu yang news ekonomi event itu kesannya untuk masa panjang ataupun pendek? Wow, okey, saya faham soalan dia. Setiap news kita nak tahu dia punya Saya pun lah. Tak ada, saya tengah marah orang sebelah saya. Okey, teruskan. saya ulang soalan. Saya ada soalan, cikgu, macam mana kita nak tahu yang news atau ekonomi event itu kesannya untuk masa panjang ataupun pendek? Kita nak tahu setiap kali news. Okey. Baik, saya bagi contoh. Kita bagi kalender penuh. Baik. Tengok dekat kumpulan dia, GDP QQ, maknanya Gross Domestic Product quarterly. Dia akan memberi kesan 3 bulan, maknanya suku tahun. So kalau Januari akan habis bulan Mac, sekarang dia release kan. Nanti Mac, April, Mei, bulan Jun, 1 bulan Jun akan ada lagi data ni, Gross Domestic Product. Ini data yang kuat ni, yang main-main, sangat kuat. Gross Domestic Product. Dia suku tahun setiap 3 bulan. Yang ini average outstanding maknanya monthly dia terbit setiap bulan sekali minggu pertama. Tu macam mana nak baca tempoh dia memberi kesan. Tu contoh. Setakat ni okey ke? Boleh faham? Suka. Sangat menarik. Simple dan padat. Diharapkan Encik Zulfahmi dapat apa yang cikgu cuba sampaikan. Dan lama. Okey. Sekejap. Cikgu, apa faktor yang menyebabkan yield semakin meningkat? Okey, yield semakin meningkat disebabkan oleh kejatuhan emas kerana inflasi meningkat. Inflasi, data dia nak tengok, purata data dia nak tengok adalah data CPI. Sekejap saya carikan data CPI untuk tuan-tuan supaya lebih nampak clear. Ni retail. Banyak iklan lah. Banyak iklan. Selalu tak ada pun.
Dia sebab data ni terbit sebulan sekali je. Dia biasanya pertengahan minggu ketiga atau minggu keempat. So bulan 3 bukan bulan 2 ada kot. Bulan 2 kat mana tadi? PMI G7 11. Susah lah ni. Asal tak Itulah. keluar ni Pak Su? Selalunya dia ada je keluar. Time Ini kita tak nak keluar macam tu pula. lah. Ni tolong saya cuba secepat selaju yang mungkin. CPI minggu ketiga. Biden advance 77. Ni contoh. Dia terbit minggu keempat. 3 keempat. Ni consumer price index, iaitu data inflasi. Tengok dia meningkat tinggi. Data yang meningkat macam ni AUD contoh. Maknanya currency lain USD pun ada. Dia terbit suku tahun terempat terakhir. Ini adalah untuk bulan Disember 2020. Dari 0.7 0.9. Ini cukup untuk men-skyrocketkan AUD. That's why kita nampak AUD USD dalam keadaan yang sangat selesa. Kalau kita pergi sedikit kepada ini di peringkat awal. Tu bulan lepas kan? Ini bulan March, April. So kita pergi monthly. Besarkan sikit. Besarkan lagi. Ini seringkasan. Nampak? Kenaikan yang sangat tinggi. Sampai 79. Jatuh dan terus naik. So data inflasi ini semakin dia tinggi dan bertambah, dia akan mengheret dividen bond untuk bertambah. Okey. Dividen bond yang akan bertambah. Itu yang paling mudah nak faham. So kita tahu kan banyak rangsangan lain. Setakat ni okey, boleh Alhamdulillah. Saya cari soalan yang lain. Cikgu, apa prediction untuk NFP? Okey. Ataupun apa inflasi meningkat di US ni cikgu? Okey, maknanya inflasi meningkat di US. Okey, dia dah faham. Cun. Okey. Lepas tu Pak Takir. Cikgu ada prediction untuk NFP? Selalu bagi signal dia ke biasanya begitulah kot. Tapi Pak Takir ni bukan calang-calang kat ni. Bukan. Dia trader berapa? $10,000. Wow. $10,000. Jadi pada dia 10% untuk $1,000 setiap NFP tu memang makanan dia tu. untuk dia take profit. Jadi kalau dia tanya saya NFP itu apa prediction, jawapan saya ialah jom kena tengok keseluruhan perjalanan bulan lepas. Berapa win and loss terhadap data makroekonomi Amerika. Kita dah buat statistik untuk melihat kekuatan kat situ. Baru kita akan dapat at least 60% untuk kita pegang NFP pada bulan ini. Adakah dolar meningkat atau menyusut? Ada caranya kan? Kita dah bincang perkara itu. Pak lagi kena tengok episode. Kena selak lah. Kena selak channel YouTube. Lah. Okey. Terima kasih atas soalan tu. Dan juga cikgu, goal sikit cikgu. Jangkaan goal. Overall setakat ini untuk ni goal adalah dalam masih keadaan lagi yang jatuh. Okey. Ya, masih lagi jatuh. Macam saya katakan, sasaran saya maafkan saya. Ini 1675. Ni 1675 yang ini sebelum dia jatuh kepada 1510 yang rendah. Ini saya perlukan sokongan NFP satu, dan bulan ini jika Biden meneruskan pemberian $1,400 Amerika untuk per kapita keluarga dalam pandemic stimulusnya, maka ini juga akan merangsang untuk penjatuhan emas. So saya target bulan ini juga, InsyaAllah. Saya target bulan ini untuk pergerakan itu jatuh. Kalau tak boleh, terpaksa tunggu bulan depan lah. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu atas perkongsian yang sangat menarik, perkongsian ilmu fundamental supaya dapat mereka yang di luar sana semakin lama semakin amat memahami apakah fundamental tu, tujuan fundamental tu kita gembar-gemburkan ataupun kita bawakan untuk segmen ni sebenarnya untuk memudahkan anda membuat kiraan dalam apa jua teknikal anda. So, yang mana dapat manfaat,
yang mana yang bagi bintang, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Teruskan memberikan sumbangan bintang anda dan jangan lupa YouTube channel CTC FM dan jangan lupa subscribe, di sana banyak macam. Okey, baik, setakat ini dulu pertemuan kita. Boboy, terima kasih Boboy, dan juga kepada anda semua juga ribuan terima kasih yang berkongsikan segmen ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan, semoga anda akan diberikan kefahaman dan anda akan dapat profit dan konsisten menjadi seorang pedagang mata wang asing. Cikgu, halalkan ilmu untuk malam ni. Daripada cikgu sebelum kita berakhir, sebelum makan tu, ni Hailam udang. Saya tak sentuh langsung air tadi. Sejuk Sepanjang macam saya tu je. berbicara ni sebab saya fokus gitu-gitu, tak apalah. Pada saya sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, dia datang daripada hasil yang kecil. Jadi kalau Pak Takir dengan $10,000 dia untuk 10% take profit setiap NFP, tidak mustahil mereka yang kecil macam saya dengan $10 boleh achieve $1,000 macam mana Pak Takir punya 10%. Jadi jangan kecilkan diri anda, jangan rasa rendah diri. Setiap dari kita ada rezekinya, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan. Ian Lee, thank you, terima kasih pengirim bintang kita Ian Lee, dan kepada anda semua. Esok kita ada bersama dengan Abah Al-Fisal dalam Evolusi Saham Global bersama dengan Boboy. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye.